pada malam ini cuma sekadar kita satu ganjaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di zaman Rasulullah benar walaupun bukan kiamat, tapi Rasulullah Nabi dan Nabi kita dibaca ayat-ayat dalam solat sifat daripada solat Nabi kita menjelaskan maknanya tasbih. Kalau ada orang sebut bahawa tasbirah maksud lawik ni waktu ayat yang kepada Rasulullah dia tak baca dalam sejarah. Memang Rasulullah bila Rasulullah pun dia adalah nama Rasul. Sebab bila kita bertasbirah paling tidak kita mengingatkan sesama kita, paling tidak kita ambil beberapa petikan di dalam ayat yang dibaca oleh imam, kita bagi tahu terutama sekali kita masyarakat Melayu yang tak faham bahasa Arab dan sebagainya. Bila dijelaskan solat kita lebih khusyuk dan kita lebih berdiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam yang mulia ini saya tidak panjangkan ucapan saya. Cuma saya nak ambil beberapa minit. Kebetulan saya hadir ke sini kali yang pertama dan insyaAllah tak terakhir. InsyaAllah cuma saya nak berkongsi satu kebajikan. Dia kisah dia ini. Saya tulis tesis PhD saya. Alhamdulillah dah selesai. Tadi dia kajian dekat dakwah kepada masyarakat Buddha, Hinayana dan Mahayana. Bila saya buat kajian kepada masyarakat Cina dan masyarakat India dalam negara kita, kurang lebih 3,000 orang yang saya bertemu, yang latar-latar ada kerja, yang kaya sampai kaya bilion, bukan lagi juta, tak naik bilion dah, tak bilion dia punya harga dia. Dalam 3,000 responden yang saya jumpa, 32% daripada masyarakat Cina ini mereka tidak agama mereka, tapi mereka masuk Muslim. Dan dia masuk Muslim. Dan situasi ini sangat membimbangkan dalam negara. Sangat. Dan agama Kristian di Malaysia ini sudah naik menjadi agama ketiga, lebih ramai daripada agama ini. Ini kita. Sabah 70-80% Kristian. Di sebenarnya Malaysia yang saya sebut saya sebutkan 32% mereka ini keluar daripada Buddha. Mereka masuk Kristian. Mereka tidak agama Buddha ini faktor kerana agama Buddha agama yang banyak bercampur dengan naluri manusia. Tak boleh makan darah, tak boleh makan daging, tak boleh pakai pakaian warna-warni macam ini. Dia tak boleh bekerja secara tetap. Dia kerja dia kadang cari makan, jangan lapar. Kerja jangan lapar kena berhenti. Jadi kalau orang jadi pegawai dia bercakap. Yang lebih teruk lagi bila dia buat beragama. Jadi benda macam ni dia bercakap dengan fitrah manusia. Mana boleh manusia ni tak tahu. Tak tahu. Tak boleh. Cuba siapa yang tak kahwin, maka dia tak sempurna hidup, dia tak sempurna. Di Allah buat naluri manusia begitu. Orang lelaki dia juga orang cari, tapi agama pun tak kita boleh kahwin kerana bila keluar agama menyebabkan mereka mula tidak yakin dengan agama mereka, tapi saya mereka pergi kepada Nasrani. Saya bila bertemu dengan mereka, saya tanya sebab apa you ni you go terus ni. Saya sebut kepada dia Islam lebih baik daripada Kristian dalam banyak aspek. Kristian tidak ada dalam agama dia masalah penantangan negara, masalah ekonomi, masalah keselamatan dalam negeri, hubungan diplomati, tidak ada dalam agama. Saya jelas satu-satu dalam Islam benda ni is very very clear dalam agama Islam. Tapi sebab apa itu dia masuk Kristian? Yang kedua, agama Islam agama resmi negara dan agama Kristian di Malaysia agama
you pilih rezeki? Hadirin sekalian, apa dia jawab? Dia jawab sekarang. Dia kata tidak ada seorang daripada orang Islam yang bagi ajar dia untuk masuk Islam berbanding dengan orang Kristian. Orang Kristian dia dengan nasional dia, dengan dia punya risalah yang dia bagi kepada orang Cina, dan gereja dalam negara kita. Gereja, setiap orang gereja dia ada bilik missionary. Bilik missionary di mana mereka ada jentera dia untuk cari orang. Dan gereja dia buat, saya ambil contoh juga. Saya banyak, saya pergi ke gereja banyak untuk tengok macam mana dia punya kegiatan dia. Dia buat majlis makan. Saya ambil satu. Banyak dia buatnya. Orang sakit dia pergi hospital, dia bagi bantuan, dia bagi macam-macam. Saya ambil. Malah dia buat majlis makan. Dia panggil orang Cina. Mari kita dia ucap terima kasih kepada Tuhan yang berdoa kami. Yang kedua kami kita pula minta Bible macam mana kita ibadah. Mari yang ketiga pula kita Jesus macam mana kita ibadah. Mari keempat kita kelebihan agama Kristian ibadah. 5, 6 masuk ke sini. Gereja panggil. Para hadirin sekalian, cuba kita bahas. Berapa kali masjid kita penuhi orang bukan Islam kita dapat? Cuba kita, berapa kali? Kata saya semua pejabat zakat, kenapa? Sekarang ada akal ini. Tapi kena reti kan? Ini kesalahan kita. Dalam zakat yang Allah minta satu bahagian wajib kita kena bagi kepada walaupun adalah bagi qulubuh. Orang yang tidak bermusuh dengan Islam, kita wajib kena bagi zakat. Dan bagi zakat ini mesti berstrategi. Sepatutnya ada agenda kita dengan zakat. Tapi satu bahagian kita pun dalam negara. Kedua ini kita bagi kepada ulama. Sebenarnya ini bukan mutlak. Mu'atabati qulubuhum ini kita silap tafsir, kita semua mu'atab. Ya ada orang dah masuk Islam. Ini kita nak tarik orang bukan Islam supaya dia masuk Islam. Dan berapa ramai di kalangan kita pemikiran kita dah besar. Mungkin di besok dia menjadi. Saya ulama orang tanya, Ustaz, boleh tak kita bagi daging kurban kepada orang bukan Islam? Jiran kita sudah. Boleh tak kita jemput dia kerana majlis makhluk? Boleh tak kita nak jemput dia kerana kita nak membuka puasa, kerana kita ikut kita ni, kita buat majlis malam, terbubi, kesyukuran, macam-macam. Boleh tak kita jemput? Tengok dia punya benda ini, cara kita. Saya jawab bukan masalah boleh, saya kata wajib. Wajib kita buka. Sebab itulah Dr. Yusuf Qaradawi kalau kita buka di dalam fiqh zakat, dia ulang, dia tegur umat Islam seluruh dunia. Tapi benda ini para hadirin hadirat sekalian, Allah menyebabkan wajib masuk ke sekian, mereka tak lagi kepada agama Islam. Para hadirin hadirat sekalian, saya juga sesuatu pagi dan saya pernah menganjurkan seminar dan buat perbincangan. Akhir sekali kawan-kawan minta kita buat keputusan bahawa kita mesti memulakan agenda dakwah. Maka mereka minta kepada saya untuk jadi pengurusi. Walaupun pula saya rasa ini memang bidang media saya satu. Yang kedua, kewajiban saya dengan Allah secara fardu ain atas saya. Oleh kerana bidang ini pengajian saya, perbandingan agama adalah bidang pengajian saya. Saya dilatih menjadi pengurusi. Maka saya ambil beberapa tindakan. Antaranya saya membina sebuah kompleks dakwah Islam kepada masyarakat Malaysia. Kompleks dakwah Islam Malaysia bagi singkatan dia. Cuma saya bina menjadi disuruhkan. Tapi operasi dia insya-Allah selalu berjalan. Di antara yang mudah apabila bangunan ini siap. Yang pertama sekali step yang kami ada tu, yang kita kuasa, kita akan turun ke masjid-masjid yang ada di mana-mana yang ada masyarakat bukan Islam. Kita nak ubah persepsi ahli jawatan kuasa masjid. Sebab kita tengok dalam negara mana ada sebuah masjid yang ada
ada satu bahagian iaitu ketua unit dakwah kepada orang Islam, termasuk masjid negara mana-mana. Kerana benda ini sangat asing yang sepatutnya kita ambil. Yang saya hebat, masyarakat Cina kalau mereka terus jadi budaya masuk Persia yang kaya masuk Persia. Orang Cina dia kontrol ekonomi dalam negara kita. Ini ada siapa boleh tahu? Saya juga ahli perniagaan. Saya tahu. Saya dari dalam melihat kira orang lain ini antara yang sok. Saya bukan. Nah kita baru. Okey, saya ada utama Pak Biji. Cina ada kilat. Dia tak main dekat Cina ada kilat. Kita tu jaga yang ada hardware. Cina pun pegang. Kalau agama Kristian ini dia bangkit jadi agama kedua, nak jadi agama kedua 7% saja. Nah sekarang 32% hijrah pergi ke Kristian. Tambah 7% lagi, dia jadi 39% agama Kristian akan jadi agama kedua dalam. Dan kita tengok agama Kristian, agama rasional, agama Buddha yang tidak rasional. Buddha yang duduk dalam gereja, dia tak kacau rata dan sebab itu ada dalam kalangan orang Cina. Saya tak nak sebut orang Cina. Dia jaga umat Aziz. Dia jaga kerajaan Islam Madinah. Bila 4-5 tahun ini. Mengapa dia jaga? Kerana dia Buddhis. Sekarang ini dia tak jaga. Bukan saja dia tak jaga, dia hentam Islam. Sebab apa? Dia sudah convert jadi Islam. Itu perbezaan. Dia tak menyerang Islam. Kalau dia jadi agama yang kedua, kalau mereka kontrol ekonomi dalam negara kita untuk kepentingan Kristian, saya sangat bimbang datuk-datuk generasi akan datang, mereka akan jadi pendatang di bumi sendiri. Sebagaimana Palestin. Benda ini boleh jadi pada hari ini. Sebagaimana umat Islam yang duduk di selatan Thailand, dia boleh jadi. Sebab itu kita tidak ada hidup. Nak selesai dengan misi dengan dakwah Islam itu saja. Jangan lain tak terjaga. Kita terduduk nak mengenal di bawah kita semua istilah apa benda Malaysia atau apa benda Asia Tenggara yang kekal duduk di bawah satu aqidah, mengenal di bawah satu agama. Ini yang kekal. Yang lain tak terjaga. Mari seorang dan menteri cara baca tu, mari orang lain cara baca ni. Semua sementara. Islam sahaja yang boleh tegak, dan ini yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang saya nak sebut para ahli sekalian yang menjadi saya malam ini saya ada bawa brosur, saya ada bawa kepada sesiapa yang nak mencuba untuk menyiapkan bangunan. Bangunan ini saya sebut tadi. Dia tahu boleh tanya kita. Kita buat satu bangunan yang besar, 100 kali kali 100 kali tinggi dia 5 meter. Yang ada di dalamnya lengkap, ada kelab-kelab pengajian, kemudian ada bilik operasi dakwah kepada masyarakat bukan Islam, ada bilik IT, ada bilik orang macam-macam. Bangunan ini alhamdulillah kita telah bina, kita telah habiskan 2.6 juta. Ada kita bina. Kali itu jika dia 6 juta, tapi saya menganggarkan kurang lebih 3.5 juta, insya-Allah dia akan siap untuk pasar modal. Dan 85% kita perlu dalam beberapa ribu lagi, insya-Allah siap pasar modal. Pasar kedua ni kita fikir memang ada pasar kedua, dan terbaru ini saya akan beli tanah di tepi bangunan ini sebuah 6 hektar untuk kita jadikan benar-benar jadikan pusat dakwah Islam yang ada masyarakat bukan Islam. Jadi bangunan ini yang pertamanya saya akan mengumpulkan tenaga-tenaga dakwah pakar di kalangan masyarakat industri dan sebagainya. Kita akan gerakkan di seluruh negara. Satu. Yang keduanya bangunan ini saya akan buat college, di mana kita akan melahirkan pakar dakwah pelajar di sini. Kita
mudahkan kepada mereka ilmu perbandingan agama, ilmu metodologi dakwah, ilmu dakwah amali kepada masyarakat bukan Islam, ilmu mereka berbeza dan belajar ini. Bila dia tamat di situ, kita akan lanjutkan pelajaran negara Arab, dan sebelum daripada itu kita akan hantar di negara kecil, kita akan hantar di ke India. Mereka ni boleh belajar bahasa dua bangsa. Bila dia balik, dia boleh banding antara Islam dengan Buddha dalam bahasa Cina. Dia boleh banding antara Islam dengan Hindu dalam bahasa ibunda. Ini yang kita tahu. Jadi benda ini para ahli sekalian tak wujud dalam negara. Sepatutnya wujud dalam negara. Sekarang tak wujud. Ini adalah operasi pertama. Yang terpaksa kita nak, walaupun tak pernah sama kalau kita bercakap. Tapi kenapa? Bukan saja tak pernah sama, suka. Saya pernah minta dengan pejabat zakat. Saya kata, walaupun hantar mati dulu, dia minta dulu selesaikan ini. Tak pernah tak bagi. Inilah tabiat kita orang Islam. Inilah realiti. Apa menyebabkan orang-orang masuk ke sini? Kita tak ada atmosfer yang sejenis yang sangat berbeza juga. Jadi sebab itu, insya-Allah walaupun pihak-pihak zakat dan belum takut, insya-Allah kita sama-sama menyumbang sikit sebanyak dan minta tolong yang ada menyumbang pada mana tulis surat dan tetapi brosur dan tolong panjatkan kepada orang panjatkan mudah-mudahan insya-Allah apa nanti kita disiapkan dengan secepat mungkin insya-Allah. Dan saya juga panjatkan di kali ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati amalan kita semua insya-Allah. Aku